Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma fahhina fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini pada malam yang penuh barakah ini insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan keizinan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuka hati dan minda kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggerakkan langkah-langkah kita untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita bersatu hati, bagi kita bersama-sama untuk mendengar sedikit tausiah ataupun tazkirah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Datuk Ustaz Muhammad Kadir Gilad Al-Hafiz yang datang dari jauh tuan-tuan, dari Perak. Kalau naik kereta 4 jam Ustaz. InsyaAllah. Kan? Kalau buat belahan lambatlah. Kalau laju insya-Allah cepat sampai. Jadi alhamdulillah muslimin dan muslimat rahimakumullah yang saya hormati lagi saya kasih Al-Fadhil Tuan Pengurusi Masjid Tuan Haji Sa'adul bin Baharum Datuk Mira Hatta Rahman, Datuk Roslan Ahmad, Tuan-tuan Imam, Imam 1, Imam 2, Imam 3, barisan jawatan kuasa Masjid Asy-Syakirin, Kampung Sempang, Melimau, Melaka. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ta'ala, pegawai-pegawai syarak, muslimin dan muslimat, pemimpin setempat, penghulu kampung, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, pada hari yang penuh barakah ini insyaAllah, untuk makluman Ustaz Kadir telah berada di Melaka hampir 2 hari, 3 hari 2 malam, ya, bermula pada hari Jumaat sampailah ke hari ini, dan masjid ini adalah masjid yang terakhir sebelum Ustaz Kadir berangkat ke Perak semula. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ramai hari Ustaz. Alhamdulillah. Ramai, orang Perak panggil ramai. Boleh cakap Perak tak semua ni? Boleh. Awak cakap Perak faham tak? Koma. Itu je koma tahu. InsyaAllah tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jadi hari ini muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ta'ala, hari ini insyaAllah kita akan sama-sama membahaskan akan suatu topik yang penting, akan suatu tajuk yang kena dengan kita ni tuan-tuan, iaitu kenapa kalau Perak panggil kenapa nak hijrahnya, kan? Kalau tak hijrah tak boleh ke, kan? Jadi hari ini insyaAllah muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita jemput khas Al-Fadhil Datuk Ustaz Kadir yang difahamkan ini merupakan kali pertama yang Ustaz hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadi insyaAllah muslimin dan muslimat, kuliah kita pada malam ini akan berlangsung secara 3 pusingan. Iaitu pada pusingan pertama, saya akan menanyakan soalan kepada Datuk Ustaz Kadir. Kemudian pusingan kedua, saya buka soalan kepada muslimin dan muslimat kalau ada. Ke tak ada? Kalau nak tanya apa, kan boleh tanya insyaAllah. Kalau boleh wakil muslimin 1 orang atau 2 orang, muslimat 1 atau 2 orang insyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh tunggu tuan-tuan sampai pukul berapa kita nak habis ni? 12. Oh, kalau tunggu awak nak balik. Ya insyaAllah sampai kurang 9 suku macam tu lah tuan-tuan. 9 insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya mengharapkan tuan-tuan dapat sabar tunggu. Saya difahamkan ada yang dah datang pukul 4.30 petang Ustaz. Pukul 5 petang hujan tadi Ustaz, hujan rahmat ni Ustaz, insyaAllah dengan kehadiran tokoh agama kita ke bumi, hang tuah ni lah Ustaz. Jadi insyaAllah muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Eloklah saya buka majlis kita pada hari yang penuh, malam yang penuh barakah ni Ustaz. Sedikit pantun lah Ustaz. Orang Melaka kalau tak pantun Ustaz, tak sah Ustaz. Boleh Ustaz? InsyaAllah. Ustaz kena balas balik. Ustaz kena beli balik kan. Kapal dagang dari seberang Ustaz. Penuh muatan kayu meranti. Dari jauh Ustaz datang. Orang sempang sedia menanti Ustaz. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jadi kita mulakan soalan yang pertama ataupun perbahasan yang pertama pada malam yang penuh barakah insya-Allah muslimin dan muslimat. Ustaz, bagaimana Ustaz? Hijrah. Kalau kita bahaskan Ustaz, ramai yang hafal lagu hijrah. Hijrah satu pengorbanan, hijrah satu perjuangan, hijrah. Tapi bagaimana Ustaz? Bagaimanakah hijrah dari sudut perspektif Islam? Bagaimanakah peristiwa hijrah dapat membantu untuk menaikkan semangat kita, dapat membantu untuk kita meneruskan dakwah, dapat membantu untuk kita menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat, kita dengarkanlah kupasan. Orang Perak panggil Ustaz nak kupas, dan nak kupas. Saya kupas akan soalan pertama ni Ustaz, bagaimanakah hijrah menurut Islam? Fatafadhal masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Roy. Nama betul apa? Khairul. Oh, Ustaz Khairul. Dia panggil Ustaz Roy tuan ni. Tapi tak nampak Roy pun. Terima kasih kepada tuan pengurusi masjid yang dimuliakan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid dan pegawai-pegawai syarak yang saya muliakan, yang berhormat Datuk Wira Hassan bin Abdul Rahman, yang berhormat Datuk Ruslan bin Ahmad, ketua-ketua masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 Allah Ta'ala menyebut tentang umur. Dan kita ni tak lepas lari daripada umur. Baru ni Ustaz, lepas saya habis tawaf tu, ada satu perempuan dengan mak dia, kakak dia, adik dia tahan saya nak ajak bergambar dekat Masjidil Haram tu. Ustaz, ini ibu kita, ini adik kita, ini abang kita semualah. Saya tanya dekat ibu dia, berapa umur akak? 85 Ustaz. Oh, sebayalah dengan saya cakap. Anak dia kata, mana sebaya pula? Ustaz baru 71 kata dia. Saya pun hangguk sajalah, Ustaz baru 71. Jadi tuan-tuan, 71 dah umur saya ni tuan. Dah berumur dah ni. Kita tak lepas lari daripada umur. Sebab itu disebut kepada kita akil baligh. Umur juga disebutkan kepada kita bila sampai umur ataupun bila dah cukup umur, dah habis umur dan sebagainya. Umur merupakan satu benda yang selalu disebut dan kita tak akan lepas daripada perkara yang melibatkan umur. Sehinggalah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 tentang umur yang penting dalam kehidupan kita, iaitu umur 40 tahun. Rupa-rupanya tuan-tuan, umur angka 40 tahun ini Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi jangan kita cakap, tak ada Ustaz, umur ni angka saja. Umur ni Ustaz angka saja. Tak, tuan-tuan. Sampai Allah ajar, bila engkau sampai 40 tahun, engkau kena buat benda ini. Kalau sampai umur 40 tahun, kau kena doa yang ini. Jadi kalau Allah sendiri menyuruh kita berubah daripada perbuatan-perbuatan yang tertentu, disuruhnya berubah kerana faktor umur, kenapa kita tidak boleh berhijrah dan kenapa kita tidak berhijrah? Allah yang suruh kita buat. Dalam masjid ni separuh daripadanya dah lebih daripada 40 tahun. Dah lebih dah tuan-tuan ni, 40 tahun.
Jadi kalau 40 tahun belum hijrah, zon bahaya. Lagi bahaya kalau 63 tahun tak berhijrah. 63 tahun tak berhijrah. Tak berubah lagi perangai. Itu dah masuk zon kritikal. Umur dah dekat 100, tak berubah, itu ICU nama dia. Kena ingat, Allah Ta'ala sebut perkara ini di dalam Al-Quran. Kata Allah, wa wasainal insan biwalidayhi ihsanan hamalahu kurha. Kata Allah, kurhan wa wada'hu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah Ta'ala sebut kepada kita, dipesannya kepada kita supaya berbuat baik kepada mak kita. Berbuat baik kepada dua ibu bapa dia. Kerana kata Allah, ibu kamulah yang menyusukan kamu, yang mengandungkan kamu 30 syahra, selama 30 bulan. Daripada tempoh mengandung sehinggalah menyusukan, kata Allah, 30 syahra, 30 bulan. Kemudian kata Allah, hatta idza balagha ashadduhu, sehinggalah sampai kepada kamu, wa balaghu 40 sana, sehinggalah kamu sampai pada usia 40 tahun. 40 sana, kata Allah. Ni dia tuan-tuan. Saya pun dah melepasi 40, Kak Leha, Kak Nam, Kak Tipu atau Tipu pun dah lebih 40 dah. Abang Bidin, Abang Dolah malah ni pun dah lebih 40. Allah Ta'ala suruh kita ni, bila sampai umur 40, hijrah ke arah ini. Apa dia yang nak kena hijrahnya? Kata Allah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ada 5-6 perkara yang disuruh kita ingat bila dah sampai umur 40 tahun. Pertama kata Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadilah hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Nombor 1, kena hijrah apa? Kena banyak bersyukur. Umur 40, tuan-tuan, kita dah dapat rumah dah. Umur 40 dah dapat kereta dah. Umur 40 dah dapat isteri, dapat anak dah. Umur 40 dah dapat kematangan. Umur 40 dah dapat ilmu. Umur 40 ni dah macam-macam benda Allah Ta'ala bagi dah. Ustaz Khairul umur berapa? 37. Hampir 3 tahun. Akan sampai 40. Belum sampai 40 dah segak macam ni tuan. Bayangkan umur 40 tahun nanti. Allah Ta'ala bagi pada kita masa itu pelbagai jenis nikmat. Dan Allah Ta'ala kata, auzi'ni, kau tanamkan dalam hati aku, ya Allah, satu perasaan untuk aku bersyukur atas nikmat yang kau bagikan pada aku. Saya 2-3 hari ni puas Ustaz duduk beronda di sekitar Melaka ni. Tadi pergi ke pantai cari buah berangan, jumpa. Semalam beratur cari kuih keria, jumpa. Sejam setengah. Aduh. Sejam setengah beratur ni tuan-tuan. Sampai KL lah kita ni. Keria punya pasal, lantak engkau lah. Dapat kuih keria. Balik cari asam pedas pula. Dapat asam pedas pula. Wah, Alhamdulillah kita duduk di Melaka ni tuan-tuan. Seronok kita. Jam tidak. Kan? Hari ni hujan satu hari. Allah Ta'ala bagi nikmat aman. Allah Ta'ala bagi nikmat cukup. Rumah cantik-cantik, berseri semuanya. Berapa banyak tempat lain tuan-tuan, nak makan pun susah. Berapa banyak di tempat lain, Allah Ta'ala bagi ujian pada mereka. Hujan tak ada. Ada yang miskin. Ada yang hidup melarat. Ada yang perang. Ada yang berada dalam pelarian. Ada yang duduk dalam kemah pelarian. Tapi kita hari ini, subhanallah. Saya pergi depan situ, dengar azan. Bunyolah kuat. Allahu Akbar. Satu kampung dengar Allah. Datang sini azan, sini azan. Satu negeri kalau azan, tuan-tuan, boleh dengar serentak Melaka ni. Allah Ta'ala bagi kita nikmat azan. Tu nikmat tu. Sebab baru ni saya pergi sebuah negara, azan mereka diperlahankan. Saya tak sebutlah negara dia Ustaz. Dulu duduk dalam hotel pun
dengar azan dia. Sekarang dalam hotel pun tak dengar. Diperlahankan. Sebab mengganggu orang, kata dia. Astaghfirullahalazim. Tapi kita di Melaka ni tuan-tuan boleh lagi. Tuan-tuan cuba tengok di luar ni, parking kereta ni. Abang rela tolong jaga. Rela menanti. Dia jaga kenderaan kita. Saya pergi ceramah di sebuah negara. Bila dengar ceramah di masjid macam ini, kereta parking sepanjang jalan, polis datang saman. Nak dengar ceramah pun kena saman, tuan-tuan. Berbeza dengan kita, nak dengar ceramah, abang polis jaga, abang rela jaga, abang bomba yang sadar tu pun jaga. Abang bomba, selamatkan saya sekarang ni, tuan-tuan ni. Yang paling terkenal sekarang abang bomba ni. Nak semayang pun senang. Nikmat Allah Ta'ala bagi. Maka kata Allah, pada usia 40 tahun engkau syukurlah. Apa makna dia? Syukur tu bukan makna Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tu bukan syukur. Semata-mata itu. Jangan tuan-tuan faham syukur tu pula duduk nyanyi macam lagu P. Ramlee tu. Alhamdulillah syukur ni'mat. Itu menyanyi Alibaba Bujang Lapuk. Syukur maknanya tambahkan ibadat. Syukur maknanya buat lagi banyak ibadat. Umur dah 40 tahun, rumah kita selain pada rumah kita ialah masjid. Inilah nama dia hijrah. Kalau umur 40 tahun duk main golf tak habis-habis lagi. Orang duk bang maghrib duk katok bola golf lagi. Bila nak hijrah? Sekarang jangan cakap tuan-tuan, tengah main badminton jalan. Tengah jalan pun jalan. Biarlah kita jalan tengah masjid. Tengah semayang. Kan baru ni kita tengok tuan-tuan di mana ke masjid mana, Kelantan ke mana ke. Sedang solat. Meninggal hamba Allah tu. Kan manis bunyi dia. Manisnya bunyi. Dah meninggal. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila semalam waktu maghrib dia tumbang dalam semayang. Allah. Alhamdulillah. Nampak tak manis bunyi dia? Bila dia meninggal semalam, tengah main golf depan anak peti, mati. Astagfirullah. Nampak tuan-tuan. Sebab itu hijrah. Kalau kita boleh lepak di kedai kopi berjam-jam, kenapa tak boleh lepak di masjid kita yang sangat cantik ini berjam-jam? Aku lebihkan akhirat, aku lebihkan akhirat, aku lebihkan akhirat. Sebab Allah Ta'ala bagi aku umur dan sekarang aku telah dapat banyak nikmat. Aku nak tambahkan lagi ibadat kepada Allah. Saya daripada mula sampai saya sembahyang di belakang tu, semuanya tabung belaka tuan-tuan. Itu tabung, itu tabung, itu tabung, itu tabung. Dulu kita hanya masukkan RM1 satu tabung. Dah umur 40 tahun, kereta dah 3 buah. Baru ni beli sebuah lagi ustaz, kereta sorong. 4 kereta. Takkan nak masuk tabung masjid RM1 lagi. Tak nak hijrah kan? Kalau dulu kita hanya datang sembahyang Jumaat sekali-sekala, datang sembahyang Jumaat seminggu sekali. Takkan dah umur 40 seminggu sekali. Tiap-tiap waktu lah sekarang. Lebih hebat sembahyang subuh. Tak ada siapa nak halang kita sembahyang subuh, tuan-tuan. Di tempat lain, masjid ditutup. Saya pernah pergi satu tempat, masjid Sabtu Ahad cuti. Bayangkan. Ditulis kat berita pagar tu. Masjid tutup. Cuti Sabtu Ahad. Nasib baik dia tak tulis. Cuti sekolah. Lagi tutup minta masjid ni. Kita ni Alhamdulillah. Masjid yang bersejarah. Dibaik pulih. Cantik macam ni. Sejuk pula. Allahu Akbar. Semalam masjid pun Ustaz Kelebang Oh subhanallah. Cantiknya. Hari ni saya datang masjid tuan-tuan. Cantiknya. Ya Allah. Syukur. Sejuk. Saya jumpa masjid kayu-kayu macam ni tuan-tuan. Dulu di keluar daripada tol Bukit Merah di Semanggul, Perak tu, ustaz masuk kanan. Tuan-tuan akan jumpa satu masjid. Lepas daripada Lake Town tu, Lake Town masuk kanan lagi. Tuan-tuan terus lagi. Ada satu masjid belah kiri jalan. Masjid ni pun usia 100 tahun tuan, lebih 100 tahun. Dibuat daripada kayu keseluruhannya. Dan saya rasa itulah masjid yang sejuk yang saya pergi. Dia orang buat cara Maulidur Rasul daripada pagi sampai tengah hari. Saya lajak ceramah sampai pukul 12. Tak panas, sejuk, sangat menyelesakan saya. Habis tu dia ajak makan.
Saya tanya, masjid ni macam mana dibina? Dibina daripada kerjasama orang dulu-dulu, gotong royong, tebangkan hutan di sana, hanyutkan balak dalam sungai, kemudian diambil, dipotong, jadikan masjid. Ini masjidnya Ustaz. Berkat usaha orang dulu-dulu, alhamdulillah. Saya rasa sejuknya masjid ni. Ya, ini alhamdulillah Ustaz. Masjid orang lama Ustaz, berkat Ustaz. Semua gotong royong Ustaz. Ini saya lupa nama masjid tu. Tuan-tuan pergi highway keluar. Satu lagi masjid yang sejuk yang saya pergi tuan-tuan, yang sangat dingin, tenang tu Ustaz, di Berincang. Allahu Akbar. Sejuknya. Tahu Berincang? Kemera Highland. Allahu Akbar. Yang mana faham? Tak faham sudah. Yang tu pun tuan-tuan kena pergi juga di Berincang. InsyaAllah tuan-tuan. Tak guna betul Ustaz ni. Berincang tu betul, saya tak bohong. Masjid tadi tu pun betul tuan-tuan. Masjid tuan-tuan ni macam ni lah. Dibina daripada hasil orang dulu-dulu. Kalau kita semayang di sini tuan-tuan rasa tenang tuan-tuan. Macam kita pergi ke China, masjid usia 1000 tahun. Lama punya masjid tu, 1000 tahun. Subhanallah. Saya tanya pada kawan saya, kenapa lambang masjid dia ada bulan sabit Ustaz? Kenapa ada bulan sabit yang macam tu? Yang separuh macam tu. Kenapa ada bulan sabit yang naik macam itu? Rupanya tuan-tuan, bulan sabit yang separuh tu pun ada tanda, bulan sabit yang separuh macam tanduk tu pun ada tanda juga. Oh, baru saya tahu. Masjid ni diasaskan oleh Rasulullah. Tanduk dia macam itu. Dia punya bintang dia tu. Masjid ni diasaskan oleh para sahabat Rasulullah. Tanduk dia apa nama bintang dia macam ini. Masjid ni dibuat oleh lain daripada mereka. Tanduknya macam itu. Oh, begitu pula tuan-tuan. Itu di negara Arab. Di Mekah, di Madinah misalnya. Saya tanya pula di Madinah, apa nak buat ni? Dia kata, alhamdulillah kita nak buat lagi bangunan. Tapi bangunan di Madinah Ustaz, takkan lebih tinggi daripada menara Masjid Nabawi. Dia takkan tinggi macam di Mekah tu. Hari ni tuan-tuan pergi Mekah, tak tengok Kaabah, tengok jam dulu. Dulu kalau pergi Masjidil Haram, tengok Kaabah menangis. Sekarang kalau pergi Masjidil Haram, tinggi gila jam dia. Dia tengok jam pula tuan-tuan. Dia berbeza di Madinah. Mereka buat bangunan tidak melepasi daripada menara Masjid Nabawi. Ketinggian dia begitu. Sebab tu tuan-tuan tengok di Madinah tu, bangunan dia sekata ya, berbeza daripada di Mekah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom kita hijrah. Hijrah yang pertama Allah Ta'ala suruh kita buat apa? Hijrahlah menjadi orang yang bersyukur pada Allah. Apa dia? Yang Abu Hurairah tak pernah tinggalkan sampai Abu Hurairah mati. Nombor 1, semayang duha. Setiap hari Nabi pesan. Jom tuan-tuan kita hijrah. Selama ni kita tak pernah semayang duha. Jomlah pukul 9.30 pagi, 2 rakaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nombor 2, sebelum tidur, semayang witir. Sekurang-kurang 1 rakaat sebelum tidur. Sebagai tanda orang bersyukur. Ambil wuduk, pakai jubah cantik-cantik. Semayang Allahu Akbar. Abang semayang apa? Semayang witir. Nabi pesan pada Abu Hurairah sebelum tidur semayang witir. Abang dah 42, abang nak semayang witir. Kemudian yang ketiganya, aku nak jadi orang bersyukur. Apa aku nak buat? Aku nak puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa sunat. Nabi pesan pada Abu Hurairah, 3 hari dalam sebulan puasa sunat. Aku dah 45. Aku nak puasa. Selama ni aku hanya puasa Ramadan saja. Puasa sunat aku tak pernah buat. Jadi tuan-tuan, nombor 1, kita nak hijrah apa? Jadilah orang yang bersyukur kepada Allah. Dulu kita renggang dengan Tuhan. Dulu kita jauh dengan Allah. Sekarang aku mula nak dekat dengan Allah. Bagaimana cara nak dekat dengan Allah? Salah satunya pergi kepada rumah Allah. Di mana rumah Allah? Ini dialah tempat dia tuan-tuan. Masjid yang kita bina ini. Masjid yang kita jaga sebagai warisan ni tuan-tuan. Inilah rumah kita. Ada orang tuan-tuan yang datang masjid, tiang tu dia duduk. Bila habis sembahyang, dia menyanda. Bila kuliah, dia menyanda. Berpuluh-puluh tahun sampai melekat badan dia dekat cat.
Dia bersandar tu, cat tu luntur dengan sebab dia duduk. Dan dia meninggal, tak ada siapa duduk tempat dia sebab dah faham. Itu adalah tempat dia duduk berpuluh-puluh tahun. Bila dia meninggal, orang masih lagi perasan yang itu tempat dia. Padahal dia dah meninggal, tuan-tuan. Rutin dah. Subhanallah. Masa saya belajar di Ma'had Tahfiz dulu, di Masjid Negeri, ada satu orang nama dia Mak Teruna. Tak nak kahwin, sebab tu nama dia Mak Teruna. Umur dah tua dah. Tiap-tiap pagi dia akan datang Masjid Negeri, dia akan semayang duha, dia tunggu sampai semayang zuhur. Dan itulah tiang dia, tuan-tuan. Sembayang saja. Saya lepak dengan dia, saya tanya dia, Pak Cik, apa khabar? Baik. Dia kata, saya dah tua, Ustaz. Dah 70, dah 80 dah. Saya nak mati dalam keadaan sembahyang. Kerana kebiasaan seseorang, maka insya-Allah matinya pun dalam kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia sembahyang, insya-Allah mati pun sedang sembahyang. Kalau kebiasaan dia karaoke, insya-Allah lah, tuan-tuan. Berapa ramai yang karaoke kena current mikrofon, innalillah, tuan-tuan. Sebab itu, jom pada usia ini kita hijrah. Biar kita mati dalam keadaan kebiasaan yang baik-baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat rahimahumullah ta'ala. Sebentar tadi kita telah mendengar kupasan yang berkaitan dengan pengorbanan ataupun maksud hijrah. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah merakamkan dalam Quran, telah menyuruhkan kepada kita untuk terus berhijrah, untuk terus melakukan perubahan daripada semasa ke semasa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Al-Ghadiyah. Sinario hari ini muslimin dan muslimat rahimahullah. Sebentar tadi kita telah mendengar tentang banyak peranan masjid, ataupun bagaimana sesebuah masjid ataupun institusi keagamaan dapat melahirkan ataupun mencetuskan perubahan dalam diri kita untuk terus berubah menuju kepada keredaan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan saya Datuk, bagaimana hari ini kita melihatkan, terutama saya nak sentuh sebab saya pun muda lagi, Ustaz. Muda 37 ni muda. Kan? Bagaimana peranan remaja? Hari ini kita melihat muslimin dan muslimat rahimahumullah. Kita semua ada anak-anak. Kita ada adik-beradik, kita ada anak-anak yang lingkungan umur mungkin sebaya dengan saya, ataupun lebih muda, ataupun lebih tua daripada saya. Bagaimana Ustaz tentang peranan hari ini remaja? Hari ini kita melihatkan kepada suatu fenomena, suatu senario yang mana kalau kita lihatkan kepada konsert-konsert hiburan. Contohnya, Ustaz, kalau kita tengokkan baru ni muslimin dan muslimat, konsert hiburan daripada artis luar, artis Korea yang menjadi pujaan, yang menjadi siolan, Ustaz, siolan di bibir-bibir anak-anak kita. Jadi bagaimana ni Ustaz nak menyampaikan kepada remaja-remaja hari ini muslimin dan muslimat, apakah peranan remaja ataupun kita semua ni muslimin dan muslimat rahimahumullah dengan institusi keagamaan? Bagaimana dengan institusi agama seperti masjid, surau? Yang ini kalau kita lihat sepada tadi Datuk cakap, ada yang tutup selepas PKP 2 tahun. Ada orang sengaja Ustaz mengatakan, aku dah tak nak pergi masjid, aku pergi masjid, dah tak boleh nak sembahyang dekat masjid. Bila masjid dah buka, dulu waktu PKP muslimin dan muslimat viral, orang semua jadi keyboard warrior, kan? Keyboard warrior, tulis baju tutup, masjid tutup. Bila udah buka, kata hidup tak nampak Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz tentang senario ataupun hari ini yang hiburan lebih setangling ataupun lebih melebihi daripada institusi keagamaan itu Ustaz, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Patut dia jadi ahli pedal. Semangat lebih ni. Dia pula tak bagi soalan pada saya. Zalim betul. Muka nakir pun bagi tahu soalan siap-siap, dia tak bagi tahu tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam ayat tadi Allah Taala suruh kita bila umur 40, nombor 1, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya.
Jadi hamba Allah yang bersyukur atas nikmat. Wa ala walidai, dan atas nikmat pada mak bapak aku. Umur 40 Allah Ta'ala kata, jaga mak bapak kamu. Sebab mak bapak kamu pada masa itu dah tua dah. Kita 40, mak bapak kita 65. Kita 45, mak bapak kita mungkin dah 80, dah 75. Berapa ramai masa umur 40, mak bapak dah tua, dia mula mengabaikan mak bapak dia. Dia mula duduk jauh dengan mak bapak dia. Atas alasan dah ada keluarga, dah ada anak. Masa itu dia mula cari pondok untuk mak dia. Mak carilah pondok. Ustaz Kazim kosong mak. Kata dia. Bila mak masuk saja, selamat aku, kata dia. Ada orang yang nak pergi bercuti Langkawi, dia hantar mak dia 2 minggu dekat hospital swasta. Dia kata, mak tak sihat, mak rehat sini. Mak, rupanya dia berjalan pergi ke Langkawi. Cari ikan siakap kayangan. Hijrahlah. Sekarang jaga mak elok-elok. Yang ketiga kata Allah, wa an a'mala salihan tardahu. Kita sekarang pada usia kita sekarang hijrah mencari amalan yang Allah Ta'ala redha saja. Yang mana Allah benci, kita tinggalkan terus. Aku sekarang nak hijrah benda yang baik-baik saja yang aku nak buat. Benda yang haram, yang syubhah, aku nak tinggal. Dan satu lagi, wa aslih fi dzurriyyati. Ni dia. Soalan dah Ustaz tanya tadi ni. Aku nak bagi baik kepada anak-anak zuriat aku. Ini hijrah kita sekarang. Sebab cabaran untuk anak-anak kita hidup bukan macam zaman kita dulu. Zaman kita tahun 60-an, 70-an, bukan sekarang. Tahun 70-an kita habis kuat kita tengok cerita Combat. Cerita Vic Morrow, $6 Million Man, Incredible Hulk, Chip. Yang tu kita tengok. Sekarang orang tak tengok dah $6 Million Man. Zaman kita betul. Tengok Lee Majors berlari tu. Begini berlari. Zaman sekarang tak ada dah. Orang sekarang lain. Zaman kita dulu nak tengok TV, pergi rumah tu ketua kampung. Sebab rumah dia saja ada TV. Satu kampung tengok drama minggu ini. Tengok tayangan gambar minggu ini. Kena bayar cukai lagi. Rumah ketua kampung. Anak dia kutip tol Ustaz, 10 sen kata dia. Zaman itu. Tapi zaman sekarang tuan-tuan lain. Setiap anak kita ada TV masing-masing. Bukan lagi dia tengok TV. Dia dah ada TV dia sendiri. Nama dia TikTok. Nama dia Facebook. Dia dah ada akaun dia sendiri. Dia boleh buat video dia. Dia boleh menyanyi sendiri. Dia boleh buat berlakon. Dan dia tak tengok lagi dah TV. Dia tak tengok dah sekarang tuan-tuan. Hari ini apa maklumat semua sampai dalam dia punya media sosial. Sebab tu iklan sekarang beralih kepada media sosial. Iklan dia tak tengok lagi dalam TV. Tuan-tuan tengok dulu iklan. Dulu punya iklan Ustaz. Sampai sekarang orang tua-tua macam saya ni ingat. Membasuh begitu teruk sekali. Ya, saya jenuh membasuh. Tapi kotorannya tidak tanggal. Gunakan fat berbuku. Sampai sekarang masih ingat tuan-tuan. Cuba tengok iklan dulu-dulu. Mi, Maggi. Cepat dimasak. Sedap dimakan. Iklannya sampai sekarang masih ingat. Sebab itulah yang diulang setiap hari. Diulang setiap hari. Tu iklan hantu Kak Limah tu. Lantu apa nama? Ropi duduk menyanyi tu. FNN apa nama agak. Joy untuk satu. Joy untuk dua. Joy untuk semua. Iklan tu sampai sekarang masih ingat. Tapi iklan zaman sekarang, tuan-tuan ingat apa? Tak ingat dah. Habis-habis kuat iklan tahun 90-an. Volkswagen Das Auto. Itu je kita ingat. Sebab sekarang hari ni, orang dah bertukar iklan daripada TV, dia masuk dalam TikTok. Dia masuk dalam YouTube. Dia masuk dalam Facebook. Sebab dia tahu, orang tengok benda itu lebih ramai daripada orang tengok dalam televisyen. Sebab tu bila anak-anak kita tak tengok TV, jangan kata, anak saya bagus Ustaz, dia baca buku je dalam bilik. Dia tak tengok TV Ustaz. Biar betul makcik, buat tenang makcik. Cuba makcik buka pintu tu. Apa yang dia ada? Muka dia biru makcik, duk tengok handphone. Yang ini cabaran nombor 1 ni tuan-tuan.
Dia tengok cerita yang kita tak tahu jenis apa, berita yang sampai kepada dia tak tahu betul ke tidak, dan dia boleh tulis apa yang dia nak tulis, dia boleh sebut apa yang dia nak sebut, dia tak fikir panjang lah tuan-tuan. Ni cabaran mak bapak. Sebab itu Allah sebut dalam ayat ini, macam mana nak bagi baik zuriat kita, wa aslih li fi dzurriyyati. Ini tanggungjawab kita mak bapak tuan-tuan. Mereka lebih advance dalam benda-benda itu. Jadi jangan kita cakap bila anak kita duduk dalam bilik, anak saya baik ustaz, dia tak keluar rumah ustaz, dia duduk je dalam bilik ustaz. Makcik, dia belajar buat bom dalam bilik makcik. Dia belajar memproses ganja, memproses dadah dalam bilik tidur dia. Dia proses daripada mana? Dia belajar dalam akaun dia. Dahsyat tuan-tuan. Hari ni budak-budak kita memang tak keluar pergi kedai. Dia online, tiap-tiap hari online. Sampai barang siang malam pagi petang. Kejap-kejap orang hantar barang. Kejap-kejap orang hantar barang. Kejap-kejap orang hantar barang. Barang apa yang dihantar tuan-tuan? Barang apa yang anak-anak kita order? Kita tak tahu sekarang. Cabaran untuk kita zaman sekarang sangat-sangat berbeza. Saya rasa seronok 3-4 tahun dulu. 4-5 tahun dulu. Kita tak boleh tolak hiburan ustaz. Sebab naluri manusia memang suka pada hiburan. Apa yang suka, dia akan seronok. Apa yang sedap pada telinga dia, dia akan seronok. Daripada azan sampailah menyanyi. Tuan-tuan pun suka kalau Tok Bilal azan yang sedap-sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain tuan-tuan. Lain sangat tu. Kena pula subuh, style Piramli pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Memang tarik tidur kita tuan-tuan. Antara khutbah Jumaat yang tegas, Alhamdulillah. Begini tuan-tuan. Dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah memang tuan-tuan. Serupalah dengan ceramah ni pun. Ustaz tu garang, tuan-tuan yang saya hormati. Abang jom balik, abang takut tuan-tuan lain tuan-tuan. Dengan penceramah yang suka dengar. Aku nak dengar lagi, aku nak dengar lagi. Apatah lagi kalau penceramah tu pula. Ya. Ya. Di mana tadi? Di mana tadi ya? Lupa. Sudah tuan-tuan. Dia bangun-bangun tengok tu imam. Ya, lain semua lari balik dah tuan-tuan. Ini manusia naluri. Sebab tu saya suka bila dulu kita ubah Merdeka, Tahun Baru. Dulu main bunga api, nyanyi-nyanyi. Tuan-tuan ingat tak dulu 2-3 tahun lepas kita sambut Ya Hanana dulu. Seluruh negara buat program Cinta Rasul. Ya Hanana. Duk babai kat siapa? Tak tahu. Ya Hanana. Masjid sini Cinta Rasul. Sana Cinta Rasul. Peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Buat dekat stadium, buat dekat masjid, buat dekat dataran, buat dekat padang bandaran. Sekarang ni Ya Hanana ke mana? Ya Hanana ke mana? Sudah tak ada dah tuan-tuan. Lepas habis Covid ni, dia mari konsert pula dah. Patutnya lepas Covid, dia mari ekonomi kita slow, penyakit kita banyak, orang sakit ramai. Makin kita berhibur itu perkara yang mendekatkan kita pada Allah. Tapi ada setengah tempat tuan-tuan, dia awak mari pula penyanyi LGBT pula dah. Ini nasib baik cancel Justin Bieber tuan-tuan. Kalau tak konsert Justin Bieber pula dah. Justin Bieber tak jadi, Justin lidah pula sampai tuan-tuan. Yang ni yang menakutkan kita. Bayaran bukan murah. Ada tiket 500. Ada tiket 2,500. Habis. Pakcik oi. 2,500 bagi dekat pengurusi masjid. Jaga masjid selesai masalah. Kena 1,000 orang bagi. Juta dia dapat tuan-tuan. 2.5 juta dapat. Goyang kaki. Tak payah ida tabung lah. Ini saya buat program ida tabung. Saya tabung je buat program. Tuan-tuan yang saya hormati. Ini yang menakutkan kita. Maka tugas kita sebagai mak bapak. Macam mana nak salurkan supaya hiburan kepada anak-anak kita ini halal di sisi agama. Sebab kita tak boleh sekat hiburan.
Kita tak boleh sekat. Saya pun duk tunggu-tunggu bila filem saya nak keluar. Saya pun jadi pelakon filem. Hero lagi, tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi hero filem saya. Kenapa saya berlakon filem? Dulu orang offer saya tolak. Sebab saya kata tugas saya mengajar orang ke masjid. Bukan tugas saya mengajar orang pergi ke panggung wayang. Maka saya pun tolak. Waktu tengah muda macam ustaz ni. Nak jadi hero saya tolak masa itu. Kemudian datang pengarah-pengarah filem yang ajak saya berlakon sikit-sikit. Jadi pelakon undangan, jadi pelakon cameo. Itu yang tuan-tuan tengok filem 18 puasa tu. Filem 18 puasa saya tangkap orang yang tak puasa tu. Naik van mayat. Yang tak puasa, ye, begini tuan ni. Saya dengan Yah Kucing pergi tangkap dia orang tak puasa. Filem 18 puasa. Bila satu pengarah filem offer saya berlakon, maka saya pun fikir buat istikharah. Kami nak buat filem tentang ustaz. Boleh ke ustaz? Saya kata boleh lah, insya-Allah. Skrip dia ustaz tulis. Nanti kami akan semak semua. Okey, boleh. Kemudian mesyuarat lagi. Dia tanya saya pula, ustaz nampak siapa yang boleh bawa watak ustaz dalam filem ni? Saya kata kalau boleh cari yang muka sama macam saya lah. Iras baru nampak feel tu. Saya nampak yang sama dengan saya, Zul Arifin. Cuba tengok. Menang pengarah tu tengok saya. Gila ke apa ustaz ni tuan-tuan ni? Lah sekali, saya lah yang buat. Bila saya kata, ustaz kami tak nampak orang lain boleh bawa watak ni, melainkan ustaz sajalah yang bawa watak ni. Itu yang tuan-tuan tengok tangan saya yang jadi macam katak puru dan kecoh satu Malaysia. Baik, apa yang saya cakap? Nombor satu, saya nak dalam filem saya ni semua pelakon tutup aurat. Semua tutup aurat. Walaupun yang berlakon tu ialah Anjuli, yang bernama agak. Anjuli yang bernama agak, selupa dah. Yang perempuan ni yang tu. Anjuli lah. Bukan Angelina Jolie, itu bukan. Itu masalah pula. Anjuli pakai tutup aurat. Seorang aja yang tak tutup, pelakon Cina perempuan. Yang tu kita tolak tepi lah. Dia bukan Islam, nak paksa dia pun tak boleh. Nombor dua, saya kata semua kru kena semayang. Masuk Zuhur, semayang. Masuk Asar, berhenti. Masuk Maghrib, berhenti. Masuk Isyak, berhenti. Kita solat ramai-ramai. Nombor tiga, saya kata filem ni mesti ada message. Dan tak ada pegang-pegang. Tuan-tuan bayangkan yang berlakon dengan saya satu perempuan. Jadi isteri saya. Pengarah tanya, siapa yang nak jadi isteri ustaz dalam filem ni? Saya ni, siapa pun tak apa. Rita Rudari pun okey. Isteri saya tegak. Apa? Tak jadi balik tuan-tuan ni. Pegang tidak, apa pun tidak. Padahal berlakon suami isteri. Dalam filem tu, saya pengsan. Saya sakit. Patutnya sebagai isteri goncang lah. Abang. Dah, duduk bertegak aja. Abang. Nampak tuan-tuan? Nak tunjuk bahawa ada batasan dalam agama. Nanti kalau keluar filem ni tuan-tuan, tengok lawan Mak Kilau 100 juta. Yang ni 1 juta. Benar tuan. Insya-Allah. Ada tak menyanyi dalam ni? Ada. Menyanyi pun ada. Tapi saya menyanyi dengan orang Johor. Hak rambut panjang. Nama apa hak duk cakap menyanyi pelan-pelan, suara garau, misai panjang, janggut panjang, apa nama Azhar ke Azman ke lupa. Alangkah gembira hati. Itu lagu dia tentang. Jadi bayangkan kalau semua orang agama masuk dalam muzik, masuk dalam filem, apa akan jadi pada filem dan muzik kita? Ni orang-orang yang baik macam ustaz ni, dia tak join. Bila dia tak join, orang hak tak erti agama masuk. Akhirnya dia buat filem merapu.
Dan bila berapu, jenis-jenis kita ni pula, apa nak jadi ni, apa nak jadi ni, apa nak jadi. Begini dia kata, tuan. Sebab kita tak ada bimbingan. Biarlah orang nak kutuk saya. Dulu, saya buat rombongan ustaz, naik krus. Panjang sikit, krus. Dari Penang, Krabi, Langkawi, Phuket. Penang, Phuket, Krabi, Langkawi, ada 3 tempat singgah. Saya bawa 1,700 orang passenger. Dalam kapal 13 tingkat. Masya Allah. Macam mana idea ni sampai? Bila orang bagi saya tiket free. Ustaz, kami nak bagi ustaz tiket free naik krus. Krus ni kapal kapal pelancongan. Nak bagi hadiah pada ustaz. Kalau free no problem, saya cakap. Saya pun pergi 4 orang naik kapal. Hoi, naik. Bila sampai dah kapal tu ustaz, tiba-tiba kena ambil gambar dekat tu. Dia bayar kan, masuk situ je gambar. Saya tengok satu perempuan macam burung merak. Pakai pula bikini. Astaghfirullahalazim. Kalau ambil gambar mampuslah aku. Yang budak tu kata, sir, come. Take foto, sir, take. No. Hampa take lah. Aku nak take tempat lain dulu. Ni kapal jenis apa ni? Nak keluar tak boleh dah. Tengok tuan-tuan, kolam renang ada, bikini. Astaghfirullahalazim. Aku dah terkena dah. Pergi berjalan tu pula ada kasino. Allah. Sudah tuan-tuan. Malam tu tak tahu nak buat apa. Nak buat apa? Kita tok lebat nak buat apa? Nak pergi kasino. Takkan nak pergi bikini sekali? Sakazim. Mampu kita. Saya duduk pukul 11 malam, 12 malam tu tuan-tuan. Bila saya duduk, saya tengok bintang di langit. Saya tengok malam yang gelap, laut yang luas, kapal kita je yang kecil. Tadi besar, 13 tingkat. Bila duduk tengah laut, kecilnya kapal aku ni. Tengok di langit pula, bintang bergermelapan. Ya Allah, luasnya alam ni. Ya Allah, kecilnya kita. Ya Allah, insaf. Saya pun tengok kolam renang. Dia orang dah tutup dengan jaring. Tak boleh mandi dah pukul 12. Saya tengok tempat dia orang main konsert. Kalau tempat tu aku buat kuliah. Kalau tempat tu dia orang semayang. Kalau atas tingkat atas ni semayang berjemaah. Azan pula atas dek. Guna speaker tengah-tengah laut. Cantiknya. Saya bingkas bangun, saya tepuk timbalan saya. Haji, balik ni kita bawa orang Islam naik kapal. Haji kata, ustaz semangat, saya pun semangat. Balik tuan-tuan. Soalan pertama syarikat tu tanya kepada saya, awak ada duit? Jangan cakap lah, insyaAllah. Kalau ada duit boleh. Berapa ringgit? 4 juta. Memang tak adalah, saya kata. Nak naik kapal tu sewa sekali 4 juta. Macam mana aku nak buat? Sekarang macam inilah. Kita beli cabin by cabin. Bilik demi bilik. Kami tak sewa satu kapal. Kami ambil bilik. Okey? Lama-lama tuan-tuan semua bilik kita ambil tak payah sewa 4 juta. 1,700 orang. Saya tulis pula dekat tu, letak depan kasino, rombongan Ustaz Kazim dilarang masuk kasino. Rombongan Ustaz Kazim dilarang berbikini. Dan kami semayang mulai kuliah, ceramah atas kapal. Timbalan presiden kapal tu datang. Dia ajak saya minum. Dia kata, ini pertama kali orang Islam naik ramai-ramai kapal dia. Tak pernah naik. Dan dia kata pagi tadi dia tengok kami semayang mulai tu, semayang malam. Dia kata naik bulu roma dia. Saya tak pernah tengok. Ini putih-putih naik bulu roma. Lagi satu saya tak pernah tengok. Hari hujan you all tolak. You all turun tangga elok tolak punya. Saya kata kita orang sembahyang memang suka warna putih. Putih kan bersih. Memang kami orang Islam ada disiplin. Tak tolak-tolak walaupun hujan. Padahal semua datang tu tua-tua. Nak tolak apa? Jatuh tangga, patah tulang, mana nak cari hospital? Tuan-tuan,
Oi, balik tukar kena condemn. Ustaz Kazim bawa maksiat, Ustaz Kazim naik kasino, Ustaz Kazim bawa ni. Saya tak peduli. Saya tak peduli. Sebab apa? Sebab saya tahu apa saya buat. Nombor satu, saya minta Jabatan Agama Islam sebuah negeri ni, tempat di situ, tolong samak kapal tu. Habis sudu, garpu, piuk, belanggar, sudip, semua disamak. Orang jabatan mai tolong. Orang Jabatan Agama mai tolong. Nombor dua, apa kita buat? Kita dapatkan sijil halal JAKIM. Selama ni kapal tu tak ada sijil halal, tah kita mentek darah apa benda tak tahu. Bila kita nak naik, sijil halal, walaupun susah nak dapat, dewan dapat kan tuan-tuan? Dapat sijil halal. Sekarang ni kalau naik, confirm halal dah. Dulu kita tak tahu ni halal ke tak halal. Halal ke tak halal. Halal makan Maggi. Buat balik pada rumah. Letak pada rumah. Yang ketiga apa yang kita buat, kita ubah. Daripada orang duk berjoget, akhirnya orang duk bernasyid, orang semayang, orang berzikir tengah-tengah malam atas kapal. Mula-mula kena kutuk tuan-tuan. Lepas tu semua ustaz masuk. Dengan mufti pun sekali. Pelayaran bersama mufti. Gini naik kapal tuan-tuan. Last saya buat tahun 2018-19 sebelum Covid. Last. Saya buat ceramah dalam kapal tu, forum macam ni. Saya tengok di lantai dia banyak plak kosong. Kemudian datang budak kapal ni, budak Indonesia. Dia letak air atas meja saya tanya, "Mas, ini apa banyak plak-plak ni apa?" "Ustaz enggak tahu." "Mana saya tahu? Ini kasino." "Lepas tu mana pergi kasinonya?" "Iya, Ustaz sudah bawa tiap-tiap tahun, sudah kasinonya sudah tidak ada." "Oh, sudah tutup." Ini telah dijadikan dewan kuliah dan dewan surau musalla untuk orang Muslim semayang. Tuan-tuan bayangkan, 5-6 tahun kita buat. Kasino tutup, jadi surau. Tapi nasib malang tuan-tuan, Covid pula datang. Langsung kapal tu dibawa ke Sweden. Orang dah tak ada naik. Sebab pelancongan tidak ada. Dan baru nak start balik. Saya nak cakap apa pada tuan-tuan? Kalau kita tak masuk dalam dia, dia takkan berubah. Jom kita masuk, kita ubah. Dan jangan kita berubah. Tugas kita ialah ubah. Jom kita join anak-anak kita yang suka berhibur ini. Kita ubah mereka berhibur cara yang dibenarkan oleh syarak. Sebab tu kita lihat hari ini, artis-artis berubah habis. Saya jumpa baru ni dengan Faizal Ismail. Dia ni pelakon, DJ. Dia jadi pengurusi forum. Saya duduk, dia tanya saya. Saya tanya dia, Alhamdulillah sekarang dah berubah dah. Dah hijrah dah Ustaz. Saya dah nak buka pondok. Oi, nak buka pondok dah. Alhamdulillah nak buka pondok dah Ustaz. Saya nak jaga orang tua-tua, saya nak jaga orang miskin. Saya nak panggil ustaz-ustaz main mengajar. Saya tak boleh mengajar. Tapi saya buka pondok supaya ustaz-ustaz lain mengajar. Saya nak cari pahala Ustaz. Saya nak berubah Ustaz. Saya tanya dekat dia, kenapa awak berubah? Sebab apa awak hijrah? 5 bulan Ustaz, saya tak tidur Ustaz. Sekejip mata pun tak tidur 5 bulan Ustaz. Oi. Habis tu, waktu itulah saya fikir, kenapa selama ni aku tak boleh nak sembahyang? Allah suruh aku sembahyang sikit saja. Aku tak boleh nak buat. Aku sibuk. 5 bulan Allah tak bagi aku tidur. Aku hunsin. Dia kata, Ustaz, sampailah saya rasa hidayah Allah sampai dekat saya kena berubah. Alhamdulillah saya berubah. Ustaz tak tidur berapa lama Ustaz? Saya cakap, saya 15 tahun. Awak baru 5 bulan. Saya cakap. Berubah tuan-tuan. Dengan sebab tak tidur, dia berubah. Tu belum masuk lagi rockers. Dulu, sekarang subhanallah. Daripada pelakon, jadi ustazah. Berubah sungguh. Saya jumpa dengan satu pelakon perempuan Ustaz. Popular perempuan Ustaz. Cantik, lawa, dapat anugerah macam-macam. Kemudian dia hilang lepas dia kahwin. Dia hijrah. Dia kahwin dengan satu orang. Saya panggil dia dalam rancangan saya. Saya panggil dia, masa tu saya jadi host rancangan saya. Buat bicara apa, saya tak sebut nama dia dah. Saya tanya dia, akak sekarang buat apa? Saya bela ayam,
bela ikan, tanam pisang, semua dah di kampung. Oh, akak dah tak berlakon sekarang. Jangan sebut Ustaz. Tolong jangan sebut Ustaz. Oh, sudah menangis pula tuan-tuan. Saya takut Ustaz, saya tak nak sebut lagi berlakon Ustaz, jangan sebut. Okey Ustaz, sekarang harga ayam berapa ringgit kak? Itu pula saya tanya dia tuan-tuan. Dah tak bagi sebut berlakon, dia betul-betul hijrah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada orang yang mendekati dia, orang agama mendekati dia, ambil dia, tarik dia, ubah dia. Satu lagi pak lawak perempuan. Kalau berlakon melatah, kalau berlakon bergurau, melawak dia ni. Dia berlakon habis. Sekarang dia berubah sungguh. Kahwin dengan apa tak tahu, Tok Syekh mana tak tahu. Saya tanya sekarang akak buat apa? Dia tak pernah angkat muka tuan-tuan dalam rancangan tu. Dia tunduk macam ni. Saya tanya akak sekarang buat apa? Saya meniaga barangan ibadah. Barangan ibadah tu apa kak? Nak pergi haji, nak pergi umrah, saya jual kat kedai saya. Online pun saya jual. Langsung tak tengok muka tuan-tuan. Loh, baik terlebih ni. Saya sampai tunduk ke bawah. Akak sihat akak macam ni. Nak tengok muka dia, gatal betul. Betul saya cakap tuan-tuan. Ini orang hijrah. Kalaulah kita yang baik-baik ni pergi cari mereka, tarik mereka, insya-Allah berubah. Akak-akak Persatuan Muslimat, tengok satu orang yang seksi sangat, bagi dia telekong, bagi dia tudung, bagi dia jubah Madinah, panggil dia meresmikan, panggil dia buat ucapan perasmian Hari Keluarga peringkat Masjid Kampung Sempang ni. Dijemput satu penyanyi datang, bagi dekat dia, kami nak jemput tuan, puan, resmikan kita orang punya program. Takkan dia nak pakai skirt? Dia mesti pakai jubah, cantiknya. Kalau kau pakai macam ni, makcik suka dengan kau. Cantiknya kau. Kalau 100 tempat tuan-tuan, tak sungguh dia pakai. Ini cara dia. Bukan kita suruh dia pergi ceramah. Kita tak suruh dia bagi top. Kita suruh dia datang, resmikan program, jadi tetamu kehormat, melepaskan belon, jadilah. Yang pentingnya dia dekat dengan kita. Bila dia rapat dengan kita, kita boleh slow talk. Saya rapat dengan Ustaz Roy ni. Saya boleh slow talk dengan dia. Ustaz, lain kali jangan pakai baju pink. Nampak tak? Kenapa yang saya boleh slow talk dengan dia? Sebab saya rapat. Kalau saya tak rapat dengan dia, saya nak slow talk apa? Jom tuan-tuan, kita slow talk dengan orang. Dengan anak kita, kan Sayyidina Ali kata, dengan anak kau kena jadi kawan. Kena jadi kawan dengan dia. Dalam bahasa tuan-tuan sekarang, friends. Bila dia friends, dia mengadu pada kita, kita mengadu masalah pada dia. Macam mana dia mengadu pada kawan dia sekarang. Bila anak tu remaja, kita jadikan dia kawan kita. Lama-lama insya-Allah tuan-tuan, dia baik dengan kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak perkongsian dan juga ilmu yang telah kita dapat pada malam yang penuh barakah ini, muslimin dan muslimat. Cumanya Ustaz, baju pink ni Ustaz, awak ni memang suka semua warna sebenarnya. Tapi sebab semalam dah pakai baju batik warna oranye, kemudian baju warna hijau, tinggal dekat Batu Gajah, tinggal dekat kampung, tinggal warna pink. Rumah cakap, bang, Sakazi mesti pakai baju batik malam ni. Kan? Ayah di baju pink, pakai dah Ustaz. Jadi baju batik Ustaz. Jadi muslimin dan muslimat rahimahumullah ta'ala, kita telah dengar bagaimana, tuan-tuan, kalau artis yang dulu ni muslimin dan muslimat, yang kita tahu sejarah silam, sejarah bagaimana artis itu membina kerjaya, membina nama di persada tanah air dari sudut hiburan, dari sudut lakonan, dari sudut perniagaan dan sebagainya, muslimin dan muslimat rahimahumullah. Apatah lagi kita ni muslimin dan muslimat yang kita Allah gerakkan di kita, yang Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan langkah-langkah kita hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, ni kalau saya kira ni Ustaz, awak kira ni ada 500 orang tahu masjid, 1000 lebih kurang kan? Rasa lebih ramai daripada Baibang kepala tu Ustaz. Oh, alhamdulillah. Masih ramai. Itu tak kira belakang sana kan? Belum kira kat bawah tu, orang tengah duduk bersila kat hujung tu. Kan yang abang-abang kat belakang muslimin dan muslimat rahimahumullah ta'ala. Ini maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ada sifat keimanan dalam diri itu.
ada sejepit rasa untuk kita hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baru ni tuan-tuan, saya baca satu artikel jemaah saya share, Ustaz. Apa respon, komen Ustaz? Sampai beribu tiket pergi tengok apa tu Ustaz yang artis ikan bilis tu. Nama tu bilis kan? Paling murah RM600. Paling mahal VIP 3,800 tuan-tuan. Yang RM600 tu tuan-tuan, parking kereta ni tuan 10 km daripada stadium Kejalit. Masya Allah. Kita parking sebelah pun mana lagi tuan-tuan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tengok peristiwa hijrah muslimin dan muslimat. Bagaimana kaum muhajirin dan ansar disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Seorang ahli businessman, tinggalkan kedai, tinggalkan harta di Mekkatul Mukarramah, ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Tinggal semua tuan-tuan, tinggal harta, tinggal keluarga, disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Ansar. Dan lalu kaum Ansar, seorang sahabat Ansar di kota Madinah, tak silap saya nama dia Sa'ad. Dia ambil Abdurrahman bin Auf, aku kenal kau. Kau seorang businessman yang terkenal dekat kota Mekah. Aku bagi kamu beberapa kedai dia pun businessman. Senang ramai kata apa tak apa. Bagi aku dirham saja. Beberapa dirham aku akan kembangkan bisnis Islam. Dato' muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nak cerita apa ni tuan-tuan tentang kelebihan berhijrah dan kelebihan berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah taala. Kita nak soalan terakhir. Nak cerita tentang bagaimana berkorban di dalam harta menurut agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bila orang kata nak sedekah, orang kata masjid ada buat kutipan, madrasah tahfiznya ada buat kutipan, kan? Kita pun tuan-tuan cuba buka, minta maaf tuan-tuan, cuba buka page kita hari ini tuan-tuan. Ada duit warna purple Ustaz. Ya. Duit warna hijau, warna merah, warna oranye, warna biru. Tuan-tuan, tanya dalam diri kita ni muslimin dan muslimat, warna apa nak masuk dalam jiran kamu? Betul tak? Begitu kita ni muslimin dan muslimat. Soalan saya Ustaz, bagaimana Ustaz tentang kelebihan ataupun orang-orang yang senantiasa bersedekah untuk memajukan agama Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, kelebihan orang yang bersedekah. Contohnya hari inilah muslimin dan muslimat tuan-tuan. Di masjid kita ni tuan-tuan. Untuk maklumat Ustaz Datuk, saya mengajar masjid ni Datuk. Hari Sabtu kuliah duha. Pukul 9 sampai pukul 10. Minggu depan minta ramai macam ni boleh? Kalau ramai macam ni, alhamdulillah semangat saya sampai pukul 12 apa boleh cakap. Dan muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, nak cerita tentang kelebihan. Hari ini masjid kita merayu sumbangan untuk membeli karpet, untuk membaiki bangunan struktur dan sebagainya tuan-tuan. Jadi tuan Datuk, kalau boleh Datuk boleh secara ringkas 5 minit tentang kelebihan ataupun apakah ganjaran fadilah yang Allah sediakan kepada orang-orang yang banyak bersedekah. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Jawapannya ada tu. Tu. Kat dinding tu. Dah beratus tahun tulis tu. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Sampai habis tu. Allah sebut apa lagi? Terlindung pula tuan-tuan ni. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran wa man awfa bi ahdi minallah. Nampak tak? Allah Taala sebut kepada kita tu, fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul azim. Subhanallah. Tuan-tuan bila baca ayat ni bergetar jiwa kita ni. Kalau kita faham lah. Kalau tak faham makna dia, apa benda dia tulis ni tuan-tuan. Kalau kita faham makna dia, naik bulu roma tuan-tuan. Macam Cina yang tengok kita orang sembahyang tu, naik bulu roma tuan-tuan. Sebab dia tengok dengan pandangan. Kita baca tu tuan-tuan, innallaha,
Baca khutbah pula. Innallaha wa taukid daripada Allah. Bila dia sebut innallah, taukid daripada Tuhan. Apa dia? Penegasan daripada Tuhan. Satu benda yang berat daripada Allah. Satu benda yang tetap daripada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Itu nama dia taukid. Dia bukan main-main. Dia bukan agak-agak. Dia bukan benda jadi, benda tak jadi. Confirm jadi tu. Ishtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang yang beriman. Anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah beli nyawa mereka. Dan Allah beli harta benda mereka. Bi'anna lahumul jannah. Dengan beri ganjaran syurga pada kita. Subhanallah. Kenapa saya kata kita naik bulu rumah? Nombor satu. Diri kita ni siapa punya? Allah punya. Adakah kita yang membuat diri kita sendiri? Tak. Allah yang buat. Dua. Harta yang kita ada sekarang ni, siapa yang beri? Allah yang beri. Allah kata, aku beli diri kamu, aku beli harta kamu. Padahal harta kita, diri kita, dia yang buat. Macam saya ni bagi dekat ustaz RM100. Saya bagi dekat ustaz motosikal Y 3 suku. Contohnya, ustaz ini hadiah pada ustaz Y 3 suku. Free. 2 bulan lepas tu pula, saya beli pula motor tu ustaz. Saya beli motor ustaz ni. Nampak? Dah lah bagi free. Kemudian dia beli pula. Ustaz pakailah ustaz. Saya beli pula. Engkau boleh pakai. Dalam masa yang sama, aku beli lagi. Hei. Itulah Tuhan. Dia bagi kita nyawa. Dia bagi kita harta. Dan dia beli pula. Apa dia beli apa? Dengan harga syurga. Itu yang saya kata tadi, naik bulu roma. Kalau kita faham ayat tu. Untuk siapa yang Allah beli tu? Diri dia berjuang untuk agama Allah. Aku balas nyawa kamu tu dengan syurga. Dulu-dulu tuan-tuan yang saya hormati, kita selalu sebut tentang selawat badar. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Selawat ni dia cerita tentang Nabi dan sahabat Nabi berperang dalam perang Badar. 300 orang sahabat Nabi lebih kurang lawan dengan hampir 1000 orang musyrikin. Ada beberapa belas sahabat Nabi syahid. Tuan-tuan pergi ke tempat perang Badar, dia ada satu batu bersurat di situ, dia tulis sahabat Nabi yang mati syahid. Ada lebih kurang 12 orang. Dia tulis seorang. Dalam 12 orang yang mati syahid itu, ada 2-3 orang daripada satu family. Anak dia mati, 2-3 orang tu mati dalam perang tu. Anak lelaki. 3 mati. Bila mereka balik ke Madinah, mak dia tahu anak dia pergi perang. Dan bila mereka habis perang balik ke Madinah, mak dia tanya apa? Kalau makcik-makcik lah, anak makcik pergi perang dah habis, agak-agak makcik tanya apa pada tentera yang balik? Agak-agak makcik tanya apa? Anak makcik mana? Kalau ada suami makcik mana? Makcik ni tak tanya Rasulullah macam mana. Dia tanya Rasulullah, tuan-tuan. Dia tak tanya anak dia. Dia tanya Rasulullah macam mana, lukakah Rasulullah, sihatkah Rasulullah. Dia cinta sungguh pada Rasulullah mengatasi anak dia. Anak dia syahid, tuan-tuan, 2-3 orang mati dalam perang tu. Subhanallah. Pasal apa yang dia tak susah hati? Ayat ni sebut apa? Aku balas anak mereka tu dengan syurga. Sebab tu dia sambung tu, fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka dibunuh, mereka terbunuh dalam jalan Allah. Allah Taala bagi pada mereka syurga, bi anna lahumul jannah, syurga.
kita sekarang nak syahid macam mana? Kalau syahid, Alhamdulillah lah. Habis tu Ustaz, macam mana makcik nak masuk syurga Ustaz? Makcik gaut. Nak ajak perang, hentilah Ustaz, gaut. Abang Leman pula tak nak. Saya tak boleh nak syahid lah Ustaz. Oh, saya ni kaki sebelah je Ustaz, ngencing manis. Tapi bukankah Abang Leman ada harta? Bukankah Kak Gaya ada harta? Kak Gaya boleh beli syurga dengan harta, dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Tak boleh nak korban diri, korbankan harta. Allah kata, aku beli harta kamu tu, aku bayar dengan syurga. Bawa balik harta tu, aku bayar dengan syurga. Bi'annalahumul jannah. Masya Allah. Jadi apa yang tuan-tuan bagi balik pada Allah ni, Allah bagi syurga. Mana ada benda yang lebih mahal daripada syurga? Tuan-tuan nak sayang apa pada harta? Bagi RM100 syurga, bagi 1000 syurga, bagi tanah buat kubur syurga. Saya duduk di satu hotel. Saya nak semayang, nak ceramah di bawah tu. Depan masjid tu, hotel. Saya tengok sempit masjid ni. Parking susah, sangat kesian dekat orang. Naik kereta Tobat Lahum tak dapat, kena naik Grab je. Tapi di depan masjid tu, ada rumah warung kedai, ada kedai tom yam. Dalam hati saya cakap, kalaulah tuan punya tom yam tu, wakafkan tanah dia, buat parking untuk masjid, alangkah besar pahala dia. Tapi itu hanya saya boleh cakap. Bukan tanah saya. Dan kalau tanah saya pun belum tentu saya boleh bagi. Saya boleh cakap macam tu sebab tu bukan tanah saya. Kalaulah bagi sedekah, pasal bukan tanah awak. Cuba tanah awak, tak ada pasal aku nak bagilah. Inilah dia masalah kita. Kalaulah kita fikir untuk Allah, kesian tanah orang Islam, tak ada untuk kubur. Aku ada 4 lot tanah, ada 4 rumah. Satu tanah ni cantik sangat tepi jalan, hampir dengan masjid. Kalaulah diwakafkan untuk kubur, Masya Allah. Apa nak buat tuan-tuan? Tak boleh Ustaz. Saya nak tinggalkan untuk anak-anak saya. Abang, ayah saya meninggal tahun 73. Saya lahir tahun 72. Saya lahir tahun 72. Ayah saya meninggal tahun 73. Saya lahir bulan 11 tahun 72. Tu saja nak bagi tahu. Kok nak bagi hadiah hari jadi. Anda faham? Faham? Tak faham sudah. Ini cerita maaf Pak. Cerita hari jadi je. Ini hari jadi ayah. Ayah anda, apa yang kau nak bagi pada aku Syawal? Kata dia tu tadi. Safar, apa yang kau nak bagi pada ayah? Kata dia. Yang kedua nak bagi tahu umur saya dah 50. Lahir 72, 20, 22. Itu dah maknanya dah 50. Yang ketiga nak bagi tahu, tak lama lagi saya dapat EPF. Yang mana faham? Tak faham sudah. Saya nak cerita apa pada tuan-tuan? Bapa saya meninggal, saya ada 7 beradik. Saya anak kecil sekali, umur saya 8 bulan. Bila bapa saya meninggal, adakah kami mati ke bulo? Tak. Adakah adik-beradik saya, abang kakak saya mati kelaparan? Tak. Allah jamin engkau hidup, aku bagi rezeki. Jadi kadang-kadang hari ni kita nak wakaf, nak sedekah, kita takut. Ini untuk anak saya Ustaz, lepaskan mati anak saya Ustaz. Padahal kalau kita fikirkan bapa kita pun dah mati, tak ada pun kita susah. Yang susahnya yang duduk dalam kubur tu. Allah dah bagi dah harta untuk awak, Allah dah bagi dah nyawa untuk awak, awak gunakan untuk Islam. Allah bagi syurga, awak tak buat. Bila awak duduk dalam kubur, nak sedekah, tak boleh dah. Malaikat nak balik ke melimau. Nak sedekah, tak boleh dah. Dah habis dah. Dan kalau balik ke melimau pun, orang melimau pun tak nak dah. Duduk tepi tangga masjid tu. Dah mati 6 bulan, duduk menung. Lari orang tu.
Balik ke rumah pun isteri tak nak. Dia panggilnya ustaz baca Yasin. Yasin. Sebab apa? Mayat suami balik tiap-tiap malam ustaz. Tak ada siapa nak dah. Sayang macam mana pun tak nak dah. Tak ada siapa suka mayat balik dah. Mati semalam. Hari ni balik tengok TV di ruang tamu. Suami tanya, ya Allah, abang balik ke? Balik kejap, outing. Tuan-tuan ingat boleh outing kan? Sebab itu Allah bagi peluang untuk kita hidup. Jom kita beli syurga. Dengan apa? Dengan tenaga kita, jiwa kita. Tadi pagi saya singgah dekat satu masjid. Dia duk bersih masjid. Duk mop. Saya kata hari Ahad pun datang Tuan Haji. Datang. Hujan-hujan pun datang. Bersih Ustaz. Suka rela Ustaz bersihkan masjid. Saya tengok tandah dia bersih. Tengok masjidnya bersih. Masya Allah. Dia tak ada duit nak sedekah apa Ustaz. Saya cuma ada tenaga Ustaz. Lepas pencen inilah saya buat. Kerja saya bersihkan masjid. Allah beli syurga untuk awak. Akak-akak jom kita gunakan jiwa kita, tenaga kita untuk Islam. Saya gunakan tenaga saya untuk apa? Berdakwah. 2 hari, 3 hari, 2 malam di Melaka. Besok pagi pukul 9 saya dah ada kelas saya. Besok ada lawatan polis. Pukul 3 petang saya kena ke Pulau Pinang malam besok. Pagi pukul 9 saya dah kena ada dah. Hari Selasa pukul 11 pagi saya kena ada dekat Kuala Lumpur. Malam saya patah balik ke Ipoh. Lepas Isyak saya patah balik ke Kuala Lumpur. Orang tanya saya, Ustaz tak penat ke? Saya memang nak mati dalam dakwah. Hari itu saya kena serangan jantung, sedang berceramah tapi tak mati. Tak kena target lagi entah. Hampir-hampir saja. Kalau kena hari itu, alhamdulillah sungguh. Tapi nak buat macam mana? Tak kena lagi. Cuba lagi Ustaz. Cuba lagi. Supaya mudah-mudahan Allah jemput dalam keadaan sedang berceramah. Dan bukan sedang berkaraoke. Jiwa kita tu. Korban untuk Tuhan. Sebab Allah sebut tu. Aku nak bagi kau syurga. Jomlah tuan-tuan. Kita jadi jiwa kita korban untuk masjid. Mai semayang berjemaah. Tiap-tiap waktu. Saya baca semalam ada orang naik basikal umur 83 tahun. Naik basikal datang masjid. Sebab dia bercita-cita nak mati dalam perjalanan ke masjid. Jom tuan-tuan jadi orang yang berjuang untuk Islam. Depan kita ni ada ahli-ahli yang berhormat. Ada datuk-datuk kita pemimpin. Mereka lagi senang tuan-tuan. Sebab tu orang yang paling awal duduk di bawah arasy Allah di hari kiamat. Nabi sebut ialah pemimpin yang adil. Hebat tuan-tuan. Kita ni tak semua boleh jadi pemimpin. Saya lagi tak boleh. Kencing manis siang malam. Bila masa nak jadi pemimpin, tak sihat. Tapi kalau mereka buat kerja untuk Islam, mereka duduk di bawah arasy Allah di hari kiamat. Hebat tuan-tuan. Tuan-tuan di sini cikgu sekolah. Tuan-tuan orang yang dapat pahala berpanjangan. Sebab apa? Tuan-tuan mengajar ilmu pada orang. Walaupun dah mati. Pahala berpanjangan. Saya bukan cikgu Ustaz. Saya bukan pemimpin Ustaz. Habis itu saya siapa? Saya mak bapak aja Ustaz. Kalau begitu, didik anak elok-elok. Asuh anak elok-elok. Anak-anak juga menjadikan kau berpahala sampai kiamat. Masya Allah. Maknanya apa? Semua orang di sini layak untuk masuk syurga. Sama ada menggunakan harta dia, menggunakan jiwa dia. Ni makcik-makcik belah sana tu. Daripada mula menikah sampai sekarang, kerja dia membesarkan anak, menjaga anak, mengasuh anak, mendidik anak. Anak dia jadi orang baik. Walaupun dia dah mati, anak dia duk post pahala pada dia. Itulah nama dia, bi'anna lahumul jannah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom kita tolong apa yang kita ada. Saya mula-mula saya buat sekolah Ustaz, 2006 Ustaz. 2005 saya buat sekolah, 2006 beroperasi Ustaz. Tanah dia kecil Ustaz, RM40,500 harga tanah tu. 16 tahun dulu. Yang datang semayang Ustaz, 8 orang je duduk di pondok, 8 orang. Tetapi sekarang Ustaz, yang datang setiap minggu 20 bas.
Tuan-tuan boleh bayang tak? 20 bas setiap minggu, Sabtu Ahad. Sebulan tu ada berapa ratus bas. Beribu-ribu orang datang belajar. Beribu orang datang tidur. Beribu orang datang solat. Berapa banyak pahala yang dapat pada orang yang wakaf. Dan dia pun tak sangka macam itu. Itu belum masuk lagi beratus-ratus orang yang tinggal dalam pondok. Yang miskin, yang papa kedana, yang sakit, yang terbuang, yang dibuang, anak yatim. Berapa banyak pahala yang dapat pada orang yang wakaf. Begitulah tuan-tuan, orang yang wakaf masjid ni. Dia pun tak sangka masjid ni berusia 170 tahun. Masih lagi orang semayang. Masih lagi orang buat kuliah. Masih lagi orang azan dalam masjid dia. 170 tahun pahala dia sampai sekarang masih dapat. Cubalah tuan-tuan fikir. Kalau apa yang kita sumbang ni berpanjangan sampai kita mati. Cerah dalam kubur. Lapang dalam kubur. Tenang dalam kubur. Kerana 3 benda ni ada pada kita. Ilmu yang dimanfaatkan, anak yang soleh, dan juga sedekah jariah yang Allah Ta'ala berikan. Terpulanglah pada tuan-tuan untuk memahami ayat yang kita sedang bacakan tadi. Inna Allah ashtara minal mu'minin wa anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi tuan-tuan, ini kali pertama saya datang sini Ustaz. Saya dah ceramah 32 tahun. Saya start ceramah tahun 1990. Waktu tu umur saya 18 tahun. Saya dah ceramah dah. Sampai sekarang tuan-tuan. Jadi kalau nak jemput lagi ke masjid ni, ambillah 32 tahun lagi daripada sekarang. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Macam celik dah pukul 9.10 dah Ustaz. Dah hampir 1 jam 15 minit. 1 jam 10 minit Ustaz berceramah. Ustaz memberikan tausiah dan nasihat kepada kita. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, marilah tuan-tuan, puan-puan, marilah sama-sama kita berhijrah. Marilah sama-sama untuk kita mencari keridhaan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama untuk kita memperbaiki hubungan kita, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga hubungan kita sesama kita ni, insya-Allah muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala. Jadi tentu kita dah sampai ke penghujung rancangan ni. Katanya TV ni ramai banyak TV lepas kan, TV je semua TV ni. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya kirakan tuan-tuan, saya rasa tak ada soalan. Kalau ada soalan, ada soalan Tak boleh. kalau tak ada insya-Allah tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi terima kasih sekali lagi tuan-tuan, terutama kepada ahli undangan kita, kepada panel penceramah kita, Al-Fadhil Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, di atas kesudian dan hadir ke bumi Hang Tuah, hadir kepada bumi Melaka ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ada umur yang panjang, kita jumpa lagi insya-Allah. Ustaz 32 tahun lama juga. Mana tahu tahun depan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, terima kasih sekali lagi kepada pihak pengurusi masjid Tuan Haji Sa'adun bin Baharum di atas kesudian menerima jemputan kami. Terima kasih kepada ahli jemaah kuasa Majlis Syakirin Kampung Sembang 5 Melaka. Terima kasih kepada barisan asatizah, barisan pegawai-pegawai syarah, kepada yang berhormat tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin. Terima kasih, dan tidak dilupakan kepada muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian. Marilah tuan-tuan, kita imarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, marilah sama-sama untuk kita berjuang dan juga memartabatkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang terakhir, muslimin dan muslimat, marilah sama-sama untuk kita membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana janji Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasas malun 'abdin min shadaqah." Tidak berkurang harta hamba Allah itu dengan bersedekah. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama untuk kita membantu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menggunakan sedikit bantuan, sedikit harta kita untuk membantu mengimarahkan, menaikkan lagi semangat dan juga seri masjid kampung kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah sekali lagi. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dato' Ustaz Kazim dan juga kepada muslimin dan muslimat
yang hadir pada malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dan hidayah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperluaskan rezeki-rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati usia kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Akhir kalam, marilah sama-sama kita tutup majlis kita yang penuh barakah ini insyaallah dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul Asr. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr inna lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Terima kasih sekali lagi pada tuan-tuan dan puan-puan pihak masjid yang berhormat semua, insyaallah kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Wa ila liqa. Jazakumullahu khairan jazaa. Jazakumullahu khairan katsiran. Wa ila liqa wa ma'a salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.